15 pasukan keselamatan dan petugas kesihatan terima agihan biskut raya. Perinciannya langsung dari Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran, teruskan. Ya, Sahih. 15 pasukan keselamatan dan petugas kesihatan di negeri ini menerima agihan kuih raya sempena Hari Raya Aidilfitri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata sumbangan itu bagi menghargai jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan dalam memastikan keselamatan, ketenteraman dan keamanan negara terus terpelihara. Turut dihargai pengorbanan petugas kesihatan yang sentiasa memberi komitmen penuh dalam melaksanakan tugas terutama pada musim perayaan. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa menghargai dedikasi mereka yang sanggup berkorban masa dan tenaga, jiwa dan raga demi kesejahteraan negeri Sabah khasnya. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri kepada pasukan keselamatan dan petugas kesihatan. Sumbangan kuih muih ini diterima daripada 33 agensi kerajaan terdiri Kementerian, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, badan berkanun dan badan bukan kerajaan NGO. Kerja-kerja pembersihan jalan dan pembaikan curun runtuh di kilometer 11.2 dan 14.3 Jalan Keningau Kimanis dijangka siap dalam tempoh 3 hari ini. Bagaimanapun ia tertakluk kepada keadaan cuaca semasa. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata beliau berpuas hati dengan prestasi kerja yang dilaksana kontraktor. Penghadang jalan juga akan dipasang demi keselamatan pengguna jalan. Saya nasihatkan kepada orang awam untuk menanti notis daripada pihak JKR Sabah nanti apabila jalan ini sudah bersedia untuk dibuka. Beliau ditemui RTM selepas meninjau kerja-kerja pembersihan jalan dan pembaikan cerun runtuh di Jalan Kimanis Keningau. Jalan Keningau Kimanis di kilometer 11.2 ditutup sepenuhnya sejak 8 Mac lalu, manakala jalan di kilometer 14.3 ditutup sejak 4 Mac susulan runtuhan cerun mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui oleh semua jenis kenderaan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyasarkan 3.5 juta pelancong ke Sabah tahun ini. Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liu yakin sasaran itu mampu dicapai dengan menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak selain melaksana strategi berkesan. Antara usaha dilaksana termasuklah mengukuhkan pelancongan mampan, menambah baik infrastruktur pelancongan serta memperkasa pelancongan komuniti yang menawarkan produk berasaskan alam semula jadi. My tourism board is working very hard on that. Main target is of course China and India. This we're targeting on the market from Russia and European countries. So we expand tourists from ASEAN countries to overseas coming in also. Jadi kita haraplah kita this year 3.5 million kita boleh capaikan. Datuk Christina ditemui media selepas merasmikan sesi perkongsian Tourism Malaysia bersama pemain industri pelancongan di Sabah dan majlis berbuka puasa. Dalam pada itu, beliau berharap Kerajaan Persekutuan terus memberi sokongan terhadap pembangunan sektor pelancongan di Sabah dengan meneruskan pemberian geran dan insentif bagi memastikan industri pelancongan Sabah terus berdaya saing. Ini termasuklah pemberian geran galakan melancong, geran sokongan sektor pelancongan, geran sektor penerbangan dan charter serta geran sokongan sektor kebudayaan. Tahun lalu, Sabah merekodkan kemasukan 3.14 juta pelancong iaitu melebihi sasaran 3 juta pelancong yang ditetapkan. Lonjakan ketibaan pelancong ini menyumbang 7.28 bilion ringgit kepada ekonomi Sabah. Umat Islam digalak mengimarahkan masjid secara berterusan tidak hanya dalam bulan Ramadan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata selain tempat melaksanakan ibadah, masjid juga sumber perpaduan dalam kalangan masyarakat di samping mempelajari ilmu agama. Dan saya yakin kalau kita menghidupkan dan memakmurkan masjid ini, saya yakin bahawa rakyat atau masyarakat di sekitar kawasan masjid itu akan terdiri daripada mereka-mereka yang faham agama, yang dapat melahirkan generasi-generasi yang beriman dan berakhlak mulia.
Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian dalam program Santuni Anak Yatim dan Ibu Tunggal anjuran Jawatan Kuasa Masjid Nurul Iman Batu 2 Jalan Apas. Seramai 38 penerima asnaf menerima sumbangan masing-masing. Sementara itu dalam program berasingan, Datuk Nizam ketika menghadiri program Sentuhan Lebaran 2025 mahu beliau wanis gagasan rakyat terus mempergiat usaha mendekati golongan muda. Ini penting agar mereka tidak tercicir daripada sebarang aktiviti yang disediakan kerajaan. Dalam majlis ini, 38 anak-anak asnaf menerima keperluan hari raya, manakala 20 golongan asnaf menerima bantuan bakul makanan. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman selamat tiba di lapangan terbang Tawau petang tadi. Beliau dijadual menghadiri majlis berbuka puasa bersama-sama lebih 5,000 penduduk Tawau di Masjid Al-Kausar. Dalam majlis ini, Tun Musa akan menyampaikan sumbangan kepada 30 golongan asnaf dan 33 madrasah di Lahad Datuk, Kunak, Semporna dan Tawau. Ini merupakan lawatan sulung Tun Musa selepas dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Sementara itu, malam tadi, Tun Musa dan Toh Puan Hajah Farida Tusin menghadiri majlis sambutan Nuzul Al-Quran di Masjid Negeri. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Majlis diserikan dengan Majlis Khatam Al-Quran Perdana, Gemah Wahyu Ilahi oleh Ustaz Wahyu Andi Saputra. Turut berlangsung tazkirah khas oleh Ustaz Zul Ramli M. Razali. Dalam majlis ini, Tun Musa dan Datuk Haji Ji turut menyampaikan sumbangan tunai kepada 30 asnaf sekitar Kota Kinabalu dan menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih bersama kira-kira 1,000 jemaah yang hadir. Majlis berbuka puasa landasan terbaik memupuk dan mengeratkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Sibuga, Datuk Amir Shah Yaakob berkata, majlis tersebut juga mampu merapatkan hubungan antar pemimpin dan masyarakat akar umbi. Dengan rahmat Ramadan ini, kita sama-sama dapat mengukuhkan lagi silaturahim kita, menguatkan lagi silaturahim, perpaduan kita. Kita sama-sama membuktikan bahawa perpaduan itu adalah sangat utama untuk kita, khasnya di bulan yang mulia ini. Datuk Amir Shah ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa Gagasan Rakyat Sungai Sibuga di Sandakan. Majlis diserikan dengan penyampaian sumbangan Ramadan kepada ahli jawatan kuasa Gagasan Rakyat Sungai Sibuga serta tazkirah oleh Pegawai Tadbir Agama Sandakan Rahmin Arman. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Manila Hazim Mubarak Tun Musa ketika ditemui dalam program Ihya Ramadan menyarankan pihak jawatan kuasa masjid untuk mempelbagaikan aktiviti bagi mengimarahkan bulan Ramadan. Sudah pasti kita mau mereka, khususnya bulan Ramadan ini, meriahkan lagi suasana di masjid, khususnya solat tarawih ataupun solat berjamaah, ya. Karena kita inginkan, ya, bukan saja orang muda, tapi seluruh umat Islam di bulan Ramadan ini. Dalam majlis ini, Hazim menyampaikan sumbangan televisyen dan pendingin udara serta sijil infak kepada para jemaah. Televisyen dan info digital untuk masjid serta penyumbangan ikon tu untuk keselesaan jemaah, bukan sahaja sekitar penduduk masjid tapi setiap pengguna Masjid Al-Qudus, sama ada yang bermusafir ataupun yang menyinggah solat di Masjid Al-Qudus ini. Usahawan tempatan khususnya Bumi Putera perlu memanfaatkan geran pendigitalan Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengarah MARA Negeri Dr. Shahrizin Abdul Syarhadat berkata ia bagi membantu mereka memperkenalkan teknologi dalam perniagaan sekaligus meningkatkan daya saing. Jelas Dr. Shahrizin ia sejajar usaha memperkasakan ekonomi Bumi Putera melalui transformasi ekonomi 2035. Ini kerana penglibatan Bumi Putera dalam sektor ekonomi menjadi keutamaan MARA untuk memastikan pemilikan aset yang lebih besar serta menguasai sektor-sektor strategik ekonomi. Beliau berucap merasmikan program santunan kasih Ramadan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, golongan usahawan disaran meningkatkan kualiti keusahawanan mereka bagi mencapai pemilikan dan penguasaan yang lebih besar dalam sektor masing-masing.
Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan juga akan terus diperkasa dengan memfokuskan pengiktirafan kepelbagaian etnik dan budaya serta penyesuaian program mengikut keperluan tempatan. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Sahi dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih Suaran.